kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk Constant Surface Heat Flux. So, seperti mana yang saya maklumkan di awal-awal video dalam chapter ni, so kita ada dua case untuk membolehkan heat transfer berlaku dalam pipe. Yang pertama, case constant surface heat flux. Yang kedua, constant surface temperature. So, kita tengok kepada constant surface heat flux terlebih dahulu. So, constant surface heat flux kebiasaannya diberikan oleh simbol Q. Okay, di mana Q ini adalah diberikan oleh Q dot over A. Dan unitnya diberikan oleh watt per meter square. Okay, sekiranya kita ada sebatang pipe. Okay, sekiranya kita ada sebatang pipe. Okay, dan pipe ini didatangi oleh flow aliran yang memasuki pipe ini pada V average. Okay, dan T inlet. So, pipe ini, aliran ini akan menerima Q. Okay, dia akan menerima haba sepanjang pipe ni. Okay, pada constant surface heat flux rate. Okay, sepanjang ni dia akan terima haba. So, apa yang akan berlaku bila dia terima haba? Ini bagi kes menyerap haba. Apa yang akan berlaku ialah exit temperature. Okay, sekiranya dia menerima haba, so kita akan ada exit temperature yang lebih besar daripada inlet temperature. So, exit temperature ni lah yang kita kebiasaannya nak tahu. Okay, so kalau kita dalam reka bentuk, contoh heat exchanger dan sebagainya, so kita ada aim, kita ada sasaran kita, berapa exit fluid temperature yang kita nak. So, kalau kita design, kita akan tentukan berapa panjang sebenarnya pipe ni yang akan memastikan kita memperoleh exit temperature bagi fluid yang kita nak. Okay, so exit temperature adalah parameter yang kita sentiasa berminat untuk tahu dalam case flow inside a pipe. So, secara asasnya kita kena faham bahawa disebabkan flow inside a pipe ni adalah control mass. Control mass maksudnya M, okay, mass flow rate pada inlet adalah bersamaan dengan mass flow rate pada outlet. Okay, mass flow rate pada inlet adalah bersamaan dengan mass flow rate pada outlet. Menyebabkan kita boleh juga buat hukum keabadian tenaga. Bermaksud perubahan tenaga, okay, yang diperolehi secara convection mestilah bersamaan dengan perubahan tenaga yang berlaku bagi fluid. Okay, bagi fluid. Di mana Q convection, okay, disebabkan dalam kes ni dia adalah bergantung kepada constant heat flux. Maksudnya Q convection boleh diberikan oleh constant heat flux darab dengan A. Dan perubahan tenaga pada fluid boleh diberikan oleh M dot CP T exit tolak T inlet. So, ni persamaan asas yang kita akan gunakan bagi kes constant surface heat flux. Okay, so kalau kita tengok temperature profile dalam constant surface heat flux, kita akan mendapati bahawa pada kemasukan, okay, pada X equals to 0 ataupun L equals to 0, kita akan mula-mula wujud entrance region. Okay, iaitu pada jarak LT. Dan selepas tu kita akan ada fully developed region. Okay, di mana bila tidak lagi berlaku perubahan temperature dalam fully developed region, perbezaan suhu antara surface dan juga fluid akan remain constant.
along the pipe. Maknanya delta T ni sama. Awak ambil lah pada mana-mana jarak sekalipun daripada entrance, awak akan mendapati dia akan settle pada delta T yang sama. Ini hanya untuk case constant heat flux. So, menjadikan kita boleh buat Q convection kalau kita nak pakai rumus Newton Law of Cooling, HA delta T. Dan delta T ni adalah merujuk kepada delta T ni. Kenapa kita boleh pakai? Sebab delta T ni constant along the pipeline selepas daripada entrance region. Inilah kalau kita recap balik, inilah sebab kenapa kita kena tahu entrance region kita ni signifikan ataupun tidak. Okay, sekiranya entrance region kita tidak signifikan, maksudnya jarak dia terlalu kecil berbanding dengan overall length of the pipe, kita boleh abaikan dan menganggap keseluruhan pipe tadi mengalami fully developed flow. Sekiranya dia signifikan, kita kena ambil kira dua analisis yang berbeza. Ini kita akan bincang lagi nanti dalam laminar dan juga turbulent flow. So, sekiranya tak signifikan, kita automatically kita boleh assume bahawa keseluruhan pipe tadi mengalami fully developed flow dan kita boleh ambil delta T bersamaan dengan T average of the fluid tolak dengan T surface dan kita guna pakai dalam Newton Law of Cooling punya equation. Okay. So kita balik kepada hukum keabadian tenaga tadi. Kalau saya boleh tulis balik kat sini. So kita sekarang ni tahu bahawa apa sahaja Q yang convected kepada fluid melalui constant heat flux ni, iaitu Q times A, mestilah bersamaan dengan perubahan tenaga yang berlaku ke atas aliran. Macam mana nak cari? Cari entalpi masuk, entalpi exit iaitu m dot cp di tolak dengan entalpi masuk iaitu m dot cp ti. Okay. So kalau kita olah balik, kita akan boleh dapat equation exit temperature boleh diberikan oleh initial ataupun inlet temperature tambah Q dot A divided by M dot CP. So inilah antara equation yang paling penting dalam subtopik ni. Okay, equation ni lah biasanya kita akan gunakan untuk mengenal pasti berapa sebenarnya exit temperature of the fluid daripada pipe tadi. Ini bagi case constant heat flux.